Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan pengumuman ini, maka adakah Anwar Ibrahim akan lebih mendapat perhatian rakyat dan menang pula? Apabila dalam laporan Malaysia Kini ini, miskin tegar boleh beli barang runcit RM600 dengan hanya tunjuk IC. Wow, ini belum pernah saya tahu yang mana-mana Perdana Menteri pernah umumkan. Meskipun Najib Razak yang mempunyai rekod memberi yang paling banyak, bantuan paling banyak, dia tidak pernah memberikan bantuan seperti ini. Bayangkan, miskin tegar boleh beli barang runcit RM600 dengan hanya tunjuk IC. Wah, ini satu benda yang memang menarik. Anda tak ada duit, Anda hanya tunjuk IC, boleh beli barang sehingga RM600. Namun demikian, pada pendapat saya, ini satu kaedah, ini satu cara yang dapat membantu meringankan beban rakyat. Ini satu cara yang dapat membantu menangani isu kos sara hidup yang tinggi. Tapi dahulu, Perdana Menteri yang dahulu, saya terfikir-fikir, mereka cuba mempersoalkan kredibiliti Anwar Ibrahim, tapi mereka tidak pernah pula melakukan atau melaksanakan rancangan cadangan seperti ini. Penerima sumbangan asas rahmah SARA boleh membuat pembelian barangan keperluan asas tani, asas tanpa tunai di 600 pasaraya dan kedai runcit di seluruh negara yang terlibat dalam program itu, kata Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan. Bercakap pada sidang media selepas melancarkan program pengakuan sukarera VDP 2.0 di Putrajaya hari ini, beliau berkata antara premis terlibat ialah rangkaian Maidin Mohammed Holdings Sdn Bhd Maidin, 99 Speedmart, Econ Save, Letus Malaysia dan Giant Hypermarket. Penerima SARA hanya perlu tunjuk IC MyCard ketika buat pembayaran di mana-mana 600 pasaraya atau kedai runcit terlibat. Jika ada baki sumbangan dari bulan pertama yang bermula hari ini, baki boleh carry forward, bawa ke hadapan untuk guna pada bulan berikutnya, kata beliau lagi. Ahmad berkata senarai penuh pasaraya dan kedai runcit terlibat boleh didapati di portal rasmi sumbangan tunai Rahmah STR. Semalam kerajaan mengumumkan lebih 210,000 penerima STR dalam kategori miskin tegar berdasarkan data IKASI akan menerima SARA berjumlah RM600 mulai hari ini dalam bentuk tanpa tunai berjumlah RM100 setiap bulan bagi tempoh 6 bulan sehingga Disember ini. Dalam perkembangan lain, Ahmad berkata, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berjaya mengutip hasil sebanyak RM5.57 juta menerusi VDP 2.0 bagi tempoh 6 Jun hingga 15 Julai 2023. Beliau berkata program yang bermula 1 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024 itu menyasarkan 2,000 permohonan dengan hasil kutipan sebanyak RM200 juta. Beliau berkata dasar VDP memberi peluang kepada syarikat dan orang kena cukai secara suci hati hadir mengakui dan membayar cukai yang bertanggungan tanpa dikenakan sebarang penalti atau pada kadar 0%. Bagi mengubah budaya cukai yang lebih positif, efektif dan efisien, Kementerian Kewangan menerusi JKDM melakukan reformasi percukaian untuk menggalakkan pembayar cukai secara rela mengisytiharkan jualan barangan atau perkhidmatan bercukai termasuk cukai pelancongan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan yang diberikan oleh Anwar Ibrahim yang tak pernah kita sangka akan keluar dan akan sampai kepada telinga kita. Anwar Ibrahim dedah ada bekas Menteri UMNO sebelum PRU 15 punyai rekod tidak bersih.
Presiden PKR Anwar Ibrahim mendakwa dia mempunyai dokumen yang menunjukkan bekas menteri daripada UMNO yang kini meninggalkan parti itu sebelum PRU 15 mempunyai rekod tidak bersih. Ini katanya termasuk mereka yang melakukan penyelewengan. Ramai mantan menteri bersama mereka yang tinggalkan UMNO. Saya nak bagi ingatan, mereka cakap berdegar kata Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi penipu, Anwar penipu, mereka pura-pura Islam. Hang bekas menteri, tengok muka di cermin. Mantan menteri ada yang pernah teks pada saya, minta usah bercakap soal rasuah dan tata kelola, minta saya bekerja. Mantan menteri ini bercakap seolah kita tak buat apa. Dialah pejuang Islam, pejuang Melayu. Saya kata tengok cermin, tengok rekod, tengok kontrak. Tengok berapa tanah kamu ambil, berapa banyak kamu sakau, kamu jaga baik-baik, katanya ketika dipetik oleh portal Utusan Malaysia hari ini. Laporan berkenaan memetik ucapan Anwar pada jelajah madani dan pelancaran jentera perpaduan Kedah di Padang Awam Pedang Guar Cempedak malam semalam. Bagaimanapun tidak memperincikan tentang penyelewengan itu dan siapakah menteri-menteri UMNO yang terbabit. Pengerusi Pakatan Harapan pada ucapannya itu juga dilaporkan mendakwa Dr. Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin merancang untuk mengharamkan UMNO ketika berkuasa sejurus selepas pilihan raya umum ke-14, PRU 14. Katanya dia ada berbincang mengenai rancangan itu bersama Presiden Parti Amanah Muhammad Sabu serta Lim Guan Eng ketika itu Setiausaha Agung DAP dan mereka turut tidak bersetuju dengan rancangan tersebut. Saya cerita pengalaman bagaimana Dr. Mahathir dan Muhyiddin pakat untuk haramkan UMNO. Saya ke rumah Muhyiddin, memang tegang. Saya lawan UMNO masa itu tetapi saya tidak setuju haramkan UMNO, kata Anwar Ibrahim. UMNO ada sejarah sendiri, sejarah perjuangan kebangsaan. Itu parti ibu bapa saya. Saya beza pendapat, tapi haramkan itu bukan penyelesaian, kata Anwar Ibrahim. Kita tak boleh padam sejarah. Alasan apa nak haramkan? Kalau dalam parti politik kita lawan, dia kata tak boleh, keputusan sudah dibuat. Katanya yang dipetik oleh portal Utusan Malaysia hari ini. Pada ucapannya, Anwar turut mempersoalkan sama ada ahli dan penyokong UMNO sanggup memberi undi kepada calon bersatu pada PRN nanti. Saya nak beritahu orang ramai yang goyang, was-was sekarang ini. Sanggupkah kamu beri dukungan pada parti dia bersatu dan yang sewaktu berkuasa akan mengharamkan parti keramat kamu? Apa jenis manusia boleh berkhianat seperti itu? Khianat amanah. Dia marah Zahid pasal apa? Sebab Zahid mengambil pendirian yang tegas kerana dia tahu sejarah ini, kata Anwar Ibrahim. Masa dia lemah minta pertolongan UMNO. Andai kata dia kuat, UMNO memang nak diharamkan oleh bersatu. Dari awal ditubuhkan untuk ganti UMNO, kata Anwar lagi. Dan Anwar, saya bukan ahli UMNO, tapi saya tidak boleh faham politik apa sampai begini. Beza pendapat dengan Zahid tidak mengapa, nak kritik boleh. Tapi salah dia, adakah kerana dia bersama kerajaan perpaduan? Konon kerana gadai prinsip DAP kepada DAP, soal Anwar lagi. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri sekali lagi. Apa? Ini persoalan besar yang harus kita jawab bersama-sama. Dengan andaian jika kemenangan berjaya dicapai Perikatan Nasional pada PRN 6 negeri ini, bakal memungkinkan kedudukan Anwar Ibrahim akan tergugat. Muhyiddin Yassin difahamkan sejak kebelakangan ini mula menunjukkan kecenderungan ingin kembali semula sebagai Perdana Menteri. Diandaikan dengan keputusan buruk diterima PH dalam PRN nanti, Anwar bukan saja dipercayakan menerima tekanan yang menadikan kedudukannya lebih bergoncang, dirasakan pemberontakan dalam UMNO agar parti keluar daripada kerajaan perpaduan juga turut dijangka berlaku. Elemen-elemen itu akhirnya dipercayai
paling memungkinkan kebersufahan dengan berlakunya pertukaran kerajaan. Walaupun Muhyiddin tidak pernah menyatakan hasrat serta keinginannya itu secara terbuka, akan tetapi beberapa pemimpin gabungan itu menyebut sebagai orang politik mereka dapat merasakan keinginan Muhyiddin Yassin itu. Antaranya dikatakan melalui tindakan Muhyiddin yang lebih mahukan Azwin Ali bertanding dan seterusnya dijadikan Menteri Besar Selangor jika PN berjaya merampas negeri nanti. Meski tiada siapa dinamakan sebagai poster boy, kalangan dalam Bersatu memberitahu bukanlah rahsia lagi bahawa keinginan Muhyiddin ialah kepada Azmin sebagai calon Menteri Besar. Mereka kini mula bimbang melihat perkembangan itu kerana kalau perkara itu lebih disedari rakyat, ditakuti ia akan menimbulkan kesan penolakan secara senyap yang lebih besar kepada PN dan PRN akan datang ini. Ini kerana Muhyiddin ketika memegang jawatan Perdana Menteri telah dikira gagal mentadbir negara dengan pelbagai masalah besar atau muncul, tidak proaktif sebab hanya berani membaca perutusan khas dan menghantar kenyataan media, tidak pernah mengadakan sidang media terbuka atau bersemuka dengan Anwar dan pelbagai kekurangan lagi yang pasti masih dalam ingatan rakyat negara ini. Secara logiknya, dengan pelbagai siri kegagalan itu, adalah tidak mungkin rakyat Malaysia mahu beliau kembali memimpin negara buat kali kedua. Lebih ditakuti jika setelah berkuasa nanti, beliau kembali dengan perangai tertutupnya seperti sebelum ini dan hanya mendengar kata 2-3 orang yang rapat dengannya itu saja. Dalam hal ini, ada pemimpin Bersatu turut melontarkan persoalan tentang keinginan Muhyiddin yang semakin dapat dirasakan itu kepada beberapa pemimpin parti lain dalam PN dan ternyata mereka juga menyedarinya. Mereka juga dikatakan mengeluh kalau kiranya keinginan Muhyiddin itu benar-benar dinyatakan atau melalui suara orang-orang kuatnya dalam Bersatu kerana ia pasti mencetuskan masalah dalam PN sendiri. Hakikatnya, dalam PN sekarang ini, berikutan Muhyiddin tergolong dalam kluster mahkamah. Selain kerana dikira sebagai Perdana Menteri yang gagal, kecenderungan lebih mahukan Hamzah Zainuddin dinamakan sebagai calon Perdana Menteri akan datang. Tambahan lagi, dengan kes mahkamah yang sedang dihadapinya, keinginan Muhyiddin itu hanya menampakkan diri tiada bezanya dengan Zahid Hamidi yang kini memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Mula kedengaran suara-suara bahawa kalau PN ingin mendapat lebih sokongan rakyat, gabungan itu mestilah kembali berbeza dengan kerajaan perpaduan sekarang ini dan tidak memberi ruang sama sekali kepada kluster mahkamah beroleh sebarang kedudukan dalam kerajaan sehinggalah kes mereka selesai. Dengan pemimpin baru dinamakan sebagai calon Perdana Menteri, mereka percaya kalaupun perubahan kerajaan tidak lagi berlaku dalam PRN ini, perkara itu lebih mudah digerakkan agar berlaku pada PRU 16 datang, kata Sabudin. Dengan pemimpin baru, pergerakan agar berlaku pada ada pemimpin Bersatu yang merasakan jika Muhyiddin lebih berjiwa besar dan sedia membuat kenyataan tidak mahu kembali sebagai Perdana Menteri, tetapi sekadar untuk sama-sama dapat memainkan peranan memastikan kemenangan PN, itu adalah yang terbaik sekali dan amat dialu-alukan. Tetapi kata mereka, jika Muhyiddin tak mahu mengalah, elok aja atau elok agak berbelah bahagi dalam barunya sokongan rakyat baik pada PRN atau PRU 16 mendatang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini betul-betul memang balasan paling setimpal untuk Sanusi Maknor. Rupa-rupanya saudara-saudara sekalian disangkakan isu Sanusi sudah selesai. Ada orang kata dah selesai dah.
Apabila Sanusi dah minta ampun, minta maaf, warkah telah ditulis kepada Istana Selangor, kepada Ketua Duli Maha Mulia Sultan Selangor. Namun demikian, akhirnya Sultan Selangor bertitah, isu Sanusi belum selesai. Ini satu keputusan titah Sultan Selangor yang memang mengejutkan kita semua. Apabila Sultan telah bersuara, rakyat harus tunduk dan harus taat setia, menunjukkan patriotisme kita, menghormati raja-raja yang ada kuasa di Malaysia. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj bertitah bahawa isu kenyataan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor yang didakwa menghina baginda belum selesai menurut pejabat diraja. Baginda bertitah bahawa perkara ini masih belum selesai, kata pejabat itu dalam kenyataan di media sosialnya petang ini. Kenyataan itu juga mendedahkan Pesuruhjaya PAS Selangor Ahmad Yunus Hairi dan Ketua Polis Selangor Husin Omar Han menghadap baginda di Istana Bukit Kayangan Shah Alam. Pertemuan secara berasingan itu, kata pejabat itu, membincangkan mengenai kenyataan Sanusi dalam ceramahnya di Selangor baru-baru ini yang dianggap menghina institusi Diraja Selangor. Sanusi beberapa hari lepas memohon maaf kepada Sultan Selangor kerana berkata baginda memilih Menteri Besar Chokia Leke ketika mengkritik rakan sejawatnya Amiruddin Syari. Sanusi bagaimanapun mendakwa kenyataannya diputar belit oleh musuh politik BN dan Pakatan Harapan PH. Berikut antara kenyataan Sanusi yang menimbulkan kontroversi dan mengundang laporan polis itu. Bukan koman-koman leke. Sultan setara itu hang pabayang dan tengok Menteri Besar merujuk dirinya. Sultan hebat macam itu tak akan pilih Menteri Besar Chokia macam Amiruddin. Inci pun tak berapa cukup, kata Sanusi lagi. Seperti di dalam pernyataan media sebelum ini, juga pemerhati politik sebelum ini, ada dua perkara yang dibuat oleh Sanusi. Perkara pertama ialah beliau cuba dalam kenyataan tersebut seakan-akan memperlekeh keputusan Sultan Selangor yang telah memilih Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar, dan beliau telah merujuk Amiruddin Syari sebagai seorang yang cokia. Dalam bahasa utara, itu adalah satu perlekehan yang memang amat tak sesuai sekali untuk seorang pemimpin. Selain daripada itu, perkara kedua yang dilakukan oleh Sanusi yang tak sepatutnya beliau lakukan ialah tindakan beliau menghina tubuh badan, saiz badan Amiruddin Syari. Apabila dalam ucapan itu, Sanusi berkata inci pun tak berapa cukup. Itu makna dalam bahasa biasa orang yang rendah. Jadi ada orang kata, ada beberapa penganalisis politik yang saya baca dalam komen mereka. Mereka kata Sanusi ini dah menghina ciptaan Tuhan. Kenapa? Kerana beliau telah pun menghina saiz tubuh badan Amiruddin Syari. Mereka bertanya kepada Sanusi, adakah dengan tubuh yang tinggi itu anda sempurna? Kata mereka. Adakah dengan tubuh yang tinggi itu anda terbukti hebat? Kata mereka. Dengan tindakan itu menimbulkan kemarahan para penyokong Pakatan Harapan. Dan mereka juga memohon supaya Sanusi segera memohon maaf. Selepas beberapa hari, barulah Sanusi memohon maaf atas perlekehan ataupun terhadap kenyataan beliau itu, dan beliau menuduh PH dan BN memutar belit ucapan beliau. Namun demikian anda boleh menilai sendiri apa yang diucapkan oleh Sanusi Maknor. Apakah itu ialah putar belit ataupun kata-kata Sanusi itu direct to the point. Kalau saya, ketika saya melihat rekaman ucapan itu, pada pendapat saya, memang tiada yang diputar belit. Jelas dia kata, bukan koman-koman leke.
Sultan setara itu hangpa bayang dan tengok menteri besar merujuk dirinya. Sultan hebat macam itu tak akan pilih menteri besar Cokia macam Amiruddin, kata beliau. Inci pun tak berapa cukup. Saudara-saudara sekalian, pepatah Melayu kata, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata tak boleh diundur. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu kali ini. Isu Sanusi belum selesai, itu keputusan titah Sultan Selangor. Jadi, apa pendapat Anda? Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.